Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni saya buat recording ni simple je sebab saya nak explain sikit berkenaan dengan awak punya PHPK. Okay, last week saya dah check, ada beberapa orang punya RPH yang saya rasa macam ada sedikit kekeliruan lah yang berlaku. So saya cakap general lah, saya record video supaya yang lain take note dan jangan buat perkara yang sama lah. Okay, kita tengok ni awak punya. Ni saya ambil kawan awak punya just roughly je lah. Saya tengok. Okay, first awak punya ni ialah from the SKP, okay, syllabus awak. So, okay lah awak senaraikan kat sini 1, 2, 3 dan 4. Make sure dalam yang awak senaraikan ni ada dalam awak punya isi kandungan. Okay, contoh kat sini, menyatakan maksud seks cyber, menyatakan salah satu berkaitan seks cyber. Kemudian menjelaskan kesan dan menjana idea kemahiran. Okay, make sure nanti dalam isi kandungan pun ada lah. Right, kita tengok isi kandungan dia. Alright, first, sintaksi tak ada masalah. Okay, yang ini tak perlu letak kat sini, just letakkan dekat di ABM sahaja. Alright, kemudian isi kandungan ni yang saya nak highlightkan kat sini. Okay. Okay, ini ialah hasil pembelajaran pertama. Okay, hasil pembelajaran ni sepatutnya yang ini diletakkan dekat kolom kat sini. Alright. Ini macam saya conteng ni. Okay, ini letak kat sini. Awak dah terbalik ni. Okay, yang maksud saya semua ni, maksud dia semua letak kat sebelah ni. Alright. Kalau macam ni, hasil pembelajaran ni untuk menarik minat ni, okey lah. Ni stay tak apa sebab ni bukan, ini just set induksi. Tapi bila isi kandungan, ini ialah isi awak. Bila isi, perlu letak di bawah isi kandungan. Okay, yang ini ialah awak punya daripada DSKP tadi, menyatakan maksud tadi tu, letak dekat hasil pembelajaran. Okay, terbalik Saya tengok beberapa orang memang sama je macam ni, so nanti ubah balik fikir awak sebab saya nak, next visit saya nak tengok fikir sekali lagi. Untuk RPH lah, bukan kelas. Saya nak tengok awak punya RPH fikir. Okay, tukar kat sini. Alright, kat sini mengatakan maksud dan salah laku. Alright, dia akan reflect pada yang sebelum ni, mengatakan maksud seks cyber, menyatakan salah laku. So, akan hasil pembelajaran awak 1.1 dengan 0.2 ni ialah hasil pembelajaran yang pertama lah, sebab tak sini. Alright, okay, ini kat sini, nanti awak tukar kat sini. Alright, kat sini saya gariskan ni ialah sebab bila awak tak guru membagikan, guru mengedarkan, guru minta, guru tanya, guru beri. So maknanya macam teacher centered. Okay? Cikgu yang buat semua kerja. Okay? Saya tak nak macam tu. Awak perlu ubah balik ayat. Pastikan ialah student centered. Biar pelajar yang membahagikan kumpulan mengikut barisan ke. Okay, pelajar mengedarkan. Okay, guru beri pada pelajar edarkan. Okay, pelajar berbincang bersama. Okay, tak perlu guru dekat depan sebab bila nampak guru dekat depan nampak macam cikgu yang buat banyak kerja, bukan pelajar. Okay, take note itu. Alright, kat sini nilai murni kerajinan ni macam saya dah komen. Okay, macam mana nak ukur kerajinan ni? Tak boleh nak ukur. So make sure letak kat sini ialah something yang boleh diukur. Dan tak ada kebat kat sini. Mana kebat? Okay, kalau kebat kat sini menyatakan ini sepatutnya apalah kat sini kebat? Sebab ini menyatakan, okay, nanti kalau tengok taksonomi Bloom, menyatakan, menyenaraikan itu semua C1, C2. Okay, understanding, pemahaman dengan knowledge, okay, understanding dengan remember dengan understanding. So itu ialah low order thinking lah, maknanya bukan kebat. So kebat sepatutnya yang lebih tinggi lah, C4, C6 macam ada satu tadi, saya tengok kat sini ada menjana, menjelaskan. Menjelas pun still kefahaman, C2. So tak sampai kebat lah. So kat sini menjana ni dah C6. Okay, C6 boleh letak kat sini lah nanti. Tapi itulah tak ada. Masalahnya tak ada menjana awak tu, tak ada. Okay, sepatutnya kat sini kalau HP2 ni, hasil pembelajaran yang kedua, ialah kat sini lah menjelaskan. So letak sini menjelaskan. So ni hasil pembelajaran kedua lah. Dan kalau boleh untuk cantikkan awak punya RPH tu, gariskan supaya saya tahu, okay, aktiviti ni ialah untuk hasil pembelajaran yang pertama, aktiviti ni ialah untuk hasil pembelajaran yang kedua. So saya tak perlu cari. So saya takut bila saya cari, saya tak jumpa, saya tak boleh markah. So bila awak garis siap-siap, maknanya okay, inilah aktiviti untuk hasil pembelajaran ini. So lebih clear lah, lebih mudah untuk awak. Sama, ini hasil pembelajaran sepatutnya di kolom nombor 2. Ini ialah awak punya ni, kolom nombor 1. So just tukar. Okay, awak terbalik ni. Dan aktiviti ni untuk mana? Menyelaraikan kesan tingkah laku dan sebagainya. Kita tengok dah tak ada. Okay.
So kat sini hasil pembelajaran awak yang kat sini awak tak ada. Menjana ID kemahiran ni tak ada. So awak senaraikan dekat depan tapi dalam aktiviti awak tak ada. So dia tak align. Bila tak align, markah dia pun tak ada lah kat situ. So sepatutnya awak akan ada lagi satu lah kolom kat sini, hasil pelajaran yang ketiga ialah menjana bla 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 bla. Sebab apa? Menjana ni lah kebat. Okay, menjana ni lah yang ada elemen kebat tu sebab dia menjana dah C6, dah tinggi. Okay, aktiviti pun perlu. Tengok aktiviti pun menyenaraikan lagi. Menyenaraikan dia tak selari dengan awak punya hasil pelajaran. Sepatutnya menjana ni sepatutnya macam pelajar memberikan idea, pelajar membincangkan mengenai kesan. So macam nampak pelajar tu punya penjanaan idea tu. Alright? Kat sini macam berkongsi idea ni, saya nampak okey lah, boleh lah nampak macam menjana sikit. Okay, tapi still ayat berkongsi tu macam tak nampak. Mungkin berkongsi idea yang telah dibincangkan. Macam something yang dia buat untuk menjana kemahiran tu berkaitan dengan seks cyber tu. Right? Dan sini pun saya highlight lagi guru-guru dan semua guru. Okay? Sepatutnya pelajar, terus pelajar je. Kita nampak pelajar kat situ. Right? Kemudian penutup. Okay, ini yang saya tekankan dalam tu ialah penutup ada dua jenis rumusan. Satu kognitif, satu sosial. Okay, ini rumusan betul, tapi kenapa guru? Kenapa guru memberikan kata ujian, guru. So apa? Siapa yang buat ni? Tak nampak. Tak tahu siapa. Okay, tak tahu siapa membuat rumusan ni, siapa patut pelajar membuat rumusan. Kat situ awak kena letak. Dan ini ialah guru beri kata-kata pujian, guru beri hadiah, ini semua daripada konteks sosial. So kat mana kognitif dia? Sepatutnya kognitif dia kat sini. Tapi sebab awak tak tulis pelajar membuat rumusan, so awak assume bila saya baca, saya faham. Memang saya faham, tapi kalau saya ikut rubrik, macam ayat awak ni tak sampai. Membuat rumusan tu siapa? Guru ke? Pelajar ke? Sepatutnya kalau rumusan untuk kognitif, kat sini pelajar membuat rumusan secara keseluruhan. Okay, mungkin ideanya dekat sini awak punya catatan, pelajar membuat berteminda secara ringkas ke, pelajar menerangkan secara ringkas, pelajar menyenaraikan, pelajar merumuskan secara ringkas, maknanya secara ringkas keseluruhan apa yang dia belajar. Kat situ lah saya nak komen. Okay, ini lagi seorang kawan awak. Sama kat sini ialah awak menyenaraikan mengikut SKP, syllabus. So kat sini saya tulislah ini menjelaskan C2, membincangkan C4. Okay, ni pun still C4. So ni C6. Okay, bila C4 dan C6 ni dah boleh ada kebat lah. Kat situ sepatutnya ada kebat lah. Kita tengok kat sini. Alright, jadi macam biasalah terbalik ni pun patutnya awak letakkan ikut di SKP awak, menerangkan, menjelaskan kat sini, menerangkan tajuk perkongsian pengalaman ni tak sama. Patutnya kat sini ialah hasil pembelajaran dia. Okay, pengetahuan yang perlu pengetahuan yang awak perlu tahulah. Right? Okay, hasil pembelajaran kat sini. Sini letak kat sini, ini tukar kepada sini. Right? Okay, ni aktiviti awak. Okay, ABM okay. Kat sini lah kebat tadi. So, kebat ni sepatutnya awak letak mengikut taksonomi belum daripada arah C4 hingga C6. Kita lagi kita tengok C4 hingga C6 dan ayat dia tak perlu panjang-panjang lebar. Kalau kat situ kan, kalau contoh kat sini menjana idea. So kat sini ialah kemahiran berfikir tinggi menjana idea. Macam tu. Tak perlulah pelajar berkongsi pengalaman dengan ilmu semasa. Ini kat mana nak tengok kebat dia? Kalau berkongsi semata-mata tak nampak kebat. Okay, sharing je. Sharing tak nampak kebat. Sharing just understanding dia. Faham. So faham baru C1, C2. So just letak keyword dia. Kat sini menjana idea. Letak je kat situ. Menjana idea. Situ nampaklah lebih clear. Okay, sama je. Kolom dia masuk penegihan ni. Sepatutnya kat sini. Ni pun kat bawah dia. Apa hasil pelajaran yang awak nak buat ni? Saya tak nampak kat situ. Okay, ini aktiviti dia. So, apa hasil pembelajaran yang nak capai ni? Dia ada 3, ada 4 ni kat mana satu. Yang mana satu. So, letak dekat hasil pembelajaran tu. Okay, ini sepatutnya hasil pembelajaran lah. Okay, pengetahuan, hasil pembelajaran. Alright. Lepas tu, kat sini samalah. Kat sini kebat dia apa? Tadilah menjana idea tadi C6. Ataupun C4 tadilah membincangkan ke, kan? Kalau kat sini, nampak. Ini pun sama. Guru-guru. Saya tak nak guru-guru tu. Bukan awak yang belajar, awak yang memberi ilmu ataupun awak sebagai moderator untuk pelajar dapat apa yang awak nak ajar. Okay? Alright, kat sini samalah. Ini apa? Apa implikasi pendengaran? Apa dia? Menilai ke? Menganalisis ke? So, tak ada kata kerja dekat sini. Ni pun adalah typo. So, make sure very clear awak tulis. Okay, kalau kat sini menyenaraikan sepatutnya letak sini. Boleh letakkan kat sini. Ni kata kerja dia sepatutnya letak sini.
nak menilaikan ke, yang anak-anak ni semua dia tak bawa isi kandungan, yang ini sepatutnya dekat sebelah sini. So saya letak arrow macam ni. Untuk ni pun guru. Okey. Sepatutnya letak depan tu pelajar lah, senang, lebih mudah Okey, analisis, yes. Okey, mana pasti ni tak sampai kebat. Kebat awak kena tahu kemahiran berfikir aras tinggi ialah C4 ke atas, C4, C5, C6. So analisis ni ialah C4. So awak tengoklah balik hasil pembelajaran awak, kat mana menganalisis tu, membincangkan boleh, menganalisis boleh. Okey, letak kat sini. Okey. Ni yang kata tiada ni, macam mana boleh tiada? Sepatutnya implikasi ni kalau tengok sepatutnya kat mana? So tak ada, kat sini pun tak ada implikasi. So macam tiba kat sini ada implikasi. Tak align lah pada saya. Okay, kat sini saya conteng. Okay, sebab tadi sebenarnya saya nak record video by phone je, tapi macam kelang kabut kan. Okay, kat sini saya kata tadi, kebat tu hanya pada C4, C5 dan C6 ke atas. Okay, tengah-tengah ni apply aplikasi, yang bawah ni semua lot. Okay, low order thinking. Okay, kemarin berfikiran aras rendah. So kita tak nak yang ni. So lebih baik yang kat atas ni. Okay, nanti ayat-ayat awak make sure ada guna analisis, menilai, okay, menjana. Macam itu tu menjana, itu kebat. Okay, untuk PK pula, kan sebab tak boleh ada, untuk PJ pula tak boleh ada psikomotor yang banyak. So kita target, kalau kat kelas ialah dia at least dapat tangkap satu psikomotor aras rendah yang tahap 1, iaitu persepsi, membayangkan, membuat simulasi. Kat sini nanti PJ nantilah. Okay, untuk next observation saya, make sure kat PJ awak tu kalau tak boleh buat dekat luar, okay, lepas raya kan, kebanyakan ni bila saya tanya, lepas raya mungkin boleh buat kat Padang, tapi mungkin juga tak boleh. So bila tak boleh tu, nanti dalam kelas, make sure psikomotor aras rendah ni, nombor 1, tahap 1 ni boleh capai. Itu membuat simulasi, membayangkan macam mana, okay, lukis atas kertas ke, untuk menunjukkan bahawa pelajar tu dapat kemahiran yang dipelajari. Okay? Sebab nak kalau banyak ni tinggi tak mungkin dapat dalam kelas lah. Okay, itu saja. Make sure RPH, PK betulkan, sebab next visit saya nak tengok RPH PK, dan juga next visit saya nak tengok PJ. Alright, all the best.